أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، حضرة الدين والتي شريف خصوصا إلى حضرة الشريف تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di Maidam. Alhamdulillah, dan ini adalah pertemuan kita kali yang ke-14. Kita sekarang ini sedang bercakap berkenaan dengan prinsip pengurusan institusi Islam, dan khususnya barangkali kita boleh tengok kepada Maidam jugalah, insya-Allah. Moga-moga boleh kita aplikasikan di Maidam kalau sesuai. Sebelum pada ini kita dah berbincang berkenaan dengan prinsip pengurusan institusi Islam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan berbincang prinsip pengurusan institusi Islam yang kelima, iaitu berkaitan dengan perkaedahan, insya-Allah, ya, perkaedahan. Bagaimana kaedah menguruskan institusi pembangun institusi Islam, sebuah institusi Islam, insya-Allah, ya. Jadi untuk prinsip yang kelima ini, perkaedahan itu ialah ibadah. Artinya dalam menguruskan institusi Islam, maka kaedah kita ialah kaedah ibadah. Kenapa kaedah ibadah? Sebab ibadah ini adalah merupakan salah satu daripada dua fungsi asal manusia. Kerana dalam ibadah ni kita mengaku bahawa kita ialah hamba Allah dan Allah itu adalah Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika dia adalah ruh, maka artinya kita telah mengakui dengan Allah kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Itu yang pertama, kan? Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ialah sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah, sebagai pemegang amanah di atas muka bumi ini, pemegang amanah Allah di atas muka bumi ini. Dan ini kita telah bincangkan, kalau dalam konteks sekarang, manusia adalah pengurus kepada segala perkara yang ada di atas muka bumi ini. Jadi asal kejadian manusia itu memang begitulah. Kita adalah pengurus, kalau kita nak dalam konteks menguruskan institusi Islam itu, dan pada masa yang sama kita adalah hamba Allah, dan oleh demikian kita kena mengabdikan diri kepada Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Jadi dalam setiap saat, kalau kita kena berniat, apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan sifat kita, fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugilah kalau sekiranya dalam kerja kita ini tak ada niat menghambakan diri kepada Allah, tapi kita anggap ini kerja ini untuk kita makan gaji, kerja ini untuk kita menguruskan Islam, tapi bukan sebagai hamba Allah, tetapi sebagai pegawai, sebagai pengarah ataupun dan sebagainya itu, maka itu tak kenalah, ya, insya-Allah tak kenalah. Sebenarnya jenis ibadah ni ustaz-ustaz kita menceritakan ada paling tidak 3 jenis ibadah. Jenis yang pertama ialah apa yang dipanggil sebagai ibadah asas. Ibadah asas, solat, sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya, naik haji dan sebagainya, itulah, ya. Yang keduanya ialah ibadah umum. Ini dalam konteks menguruskan institusi Islam, kita ini ialah ibadah umum lah. Apabila kita melakukan itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pengabdian kita kepada Allah, maka itu ibadah umum, dapat pahala juga itu, insya-Allah, ya. Dan yang ketiga ialah amalan utama. Amalan-amalan utama atau fadailul amal, seperti perkara-perkara yang sunat, solat sunat,
apa ni, apa puasa sunat, bersedekah dan sebagainya, perkara-perkara yang sunat itu adalah amalan utama yang sangat digalakkan oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ini walau bagaimanapun, walau dalam kita mengurus institusi pembangunan Islam ini, dia jatuh kepada ibadah umum, tapi kita tidak lepas lari daripada ibadah asas. Artinya, kalaupun dalam kerja kita ini, dia merupakan pengabdian ataupun kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak solat, tapi kita tak puasa, ya, tapi kita tak bayar zakat, kita tak naik haji, itu tak jadi juga. Sebab ibadah asas itu adalah merupakan teras yang mesti bergabung dengan ibadah umum. Dan pada masa yang sama, tak mungkin kita akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau hanya kita bertumpu kepada ibadah umum dan ibadah asas saja tanpa menambahkan amalan kita dengan perkara-perkara yang sunat. Ya, dalam hadis kursi, Rasulullah SAW menceritakan bahawa Allah tidak cinta kepada seseorang manusia itu kerana dia buat perkara yang wajib saja. Allah cinta, ya, Allah sayang kepada manusia kerana mereka membuat amalan-amalan utama tadi, ya, amalan-amalan yang lebih, yang sunat. Jadi Allah cinta, sebab yang wajib itu memang kena buatlah. Tapi yang tambah itu sukarela yang kita nak buat. Dan insya-Allah Allah jadi sayang kepada kita, dengan apabila Allah sayang kepada kita dalam kita menguruskan institusi kita itu, insya-Allah dengan sendirinya Allah akan bagi bantuan, Allah akan bagi barakah, Allah akan bagi rahmat dan sebagainya. Itu jadi mudah kita menguruskan. Jadi tiga itu kena ada. Jadi maknanya kerja kita ini ibadah umum, tapi terasnya ibadah asas, kekuatan, sokongan itu ialah amalan-amalan utama. Tiga itu, ya. Jadi mungkin ada orang bertanya, macam mana kita nak jadikan ibadah umum kita ini sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Jadi adalah para alim ulama memberikan 5 garis panduan. Yang pertama ialah niat. Pasti sekali lah niat kita datang kerja ni, niat ini nak menguruskan institusi kita ini sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat yang pertama, insya-Allah, ya. Jadi kalau turun rumah datang pejabat tak ada niat itu, kita bimbang. Allah tidak kira kerja-kerja kita seharian itu sebagai ibadah umum. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, isi. Apa yang kita lakukan di pejabat itu. Isinya mestilah tidak bertentangan dengan syariah. Kalau dalam pejabat itu kita melakukan kerja-kerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertentangan dengan syariah, itu tak patutlah, ya. Misalnya dalam sebuah institusi, maka diambil apa yang kita panggil, katalah contoh kita nak buat satu projek, dan projek itu kita ambil daripada bank itu ada riba pula, tak jadi. Sama juga, itu yang besar lah, kan. Yang kecil misalnya di pejabat, kita mengumpat, bercakap dengan kawan-kawan kita tentang orang lain, ya, ataupun kita menggunakan harta pejabat untuk peribadi kita, tambah-tambah lagi kalau rasuah dan sebagainya. Jadi isinya tak kena, kaedahnya tak kena, maka dia tak boleh jadi ibadah juga. Dan dalam konteks sekarang ini misalnya, itu tadi yang saya sebut, itu contoh-contoh. Yang satu lagi misalnya kita nak buat Islam, niat dah betul kerana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita menggunakan pemikiran barat, pemikiran bukan Islam untuk melaksanakan Islam di institusi kita. Itu juga kita bimbang, takut nanti tak jadi ibadah kerana apa yang kita kata yang barat tadi, yang kita nak buat tadi itu pasti sekali akan melibatkan perkara-perkara yang tidak sama dengan Islam. Jadi itu semua isi-isi, ya. Kemudian yang ketiganya ialah pelaksanaan. Bagaimana kita melaksanakan itu? Apakah kita melaksanakan kalau kita seorang pegawai dengan memeras orang-orang kerja, orang-orang bawah kita? Ya, ataupun kalau kita bekerja di bawah, ya, kita menipu pegawai kita. Jadi pelaksanaannya bagaimana? Itu juga adalah merupakan salah satu daripada syarat
untuk menjadikan kerja kita, pengurusan kita ini sebagai ibadah. Kemudian yang keempat, natijah. Natijah artinya apa konsekuensinya, apa hasilnya. Jadi kalau sekiranya hasil itu bertentangan dengan syariat, misalnya contoh, ya kita nak bangunkan asnaf, supaya asnaf itu terkeluar daripada golongan asnaf menjadi daripada mustahik kepada muzaki misalnya, kepada pembayar zakat. Tetapi tiba-tiba apabila mereka keluar daripada itu, mereka menjadi sombong, mereka menjadi takabur, mereka menjadi ujub. Ya, mereka nanti menyusahkan masyarakat. Jadi natijahnya tak betul. Itu juga tak boleh jadi ibadah. Jadi kena hati-hati ya. Apa yang kita lakukan itu apa hasilnya? Apa hasilnya? Misalnya ada orang datang untuk berurusan dengan kita dan kita cuba menyelesaikan masalah mereka dengan sebaiknya, tetapi natijahnya selepas itu bertentangan dengan syariah. Ada cerita di sebuah negeri ya, di sebuah negeri kawan-kawan zakat menceritakan kepada saya, dia kata dia ikut bila asnaf datang ambil duit zakat, jadi dia ikut ke mana asnaf ni nak pergi. Rupa-rupanya pergi ke kedai toto. Jadi dia rasa saya ingat dia kata saya ingat saya nak pegang dia, nak tumbuk orang, nak pukul dia tapi oleh kerana saya pakai uniform zakat tu, jadi tak jadi. Jadi artinya memberi zakat bukan setakat memberi zakat gitu saja dan melepas mereka untuk menggunakan dengan cara yang tidak betul. Kita kena tengok juga apa yang mereka gunakan sehingga ke hujungnya itu. Jadi itu dari segi natijahnya, nak kena tengoklah ya natijahnya. Kemudian yang kelimanya, tidak tinggalkan ibadah asas. Dan nampak ya, tidak tinggalkan ibadah asas. Maknanya dalam kita mengurus institusi kita itu, tak bolehlah kita tinggal solat. Kenapa tinggal solat? Mesyuarat. Mesyuarat start pukul 4. Kemudian sudah pukul 7. Kita nak keluar bos kita takut. Bos kita pula tak faham. Sehingga akhirnya, ataupun solat di hujung-hujungnya ya. Kita tak terkejut kalau kita melihat ada institusi Islam yang bermesyuarat ketika waktu solat. Sepatutnya kalaupun sebelum solat start, bila solat berhenti solat bersama-sama. Tapi ada juga banyak yang kita perhatikan mesyuarat sampai ke hujung waktu solat, kemudian terkejar-kejar untuk solat. Itu bagi orang yang nak solat lah. Bagi orang yang tak mau solat, dia tak solat lah. Jadi itu tidak boleh dijadikan ibadah. Walaupun kita bertungkus lumus membuat kerja kita, memenuhi tanggungjawab kita di pejabat kita itu ya. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan berzakat, begitu juga dengan haji dan sebagainya itu, ibadah asas tak boleh ditinggalkan. Satu tinggal ataupun diabaikan, maka seluruh kerja kita di institusi Islam kita ini tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Jadi tak fulfill lah itu ya. Jadi gitulah untuk hari ini. Setakat itu moga-moga kita dapat manfaat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.